Tradisi akan dipersoalkan semula. Satu pemahaman Islam yang sesuai dengan dunia moden baharu akan dibangunkan dan jalan untuk umat Islam akan dibuka. Jadi, matlamat utama Islam moden adalah seperti ini. Sesetengah modernis langsung tidak mengambil kira sunnah. Maksudnya, mereka rasa tidak perlu ada sunnah. Rasulullah datang, baginda telah menyelesaikan tugasnya. Baginda seperti seorang postman sahaja. Ada modernis yang menggunakan istilah ini, ada yang kata takdir itu wujud, ada juga yang kata tak wujud. Ada yang kata dalam Al-Quran, solat itu 2 waktu. Ada yang kata 3 waktu. Ada juga yang kata 5 waktu. Atau ada modernis yang memberi jawapan berbeza kepada soalan sama ada Ramadan itu bulan yang beredar ke semua musim. Sebab, apabila mereka menjawab soalan bagaimana kita memahami Al-Quran hari ini tanpa bergantung kepada sumber lain atau bantuan sumber-sumber tersebut, maka pelbagai pandangan moden yang sangat berbeza pun muncul. Istanbul. Salam sejahtera kepada semua dari Okuru. Para penonton yang dihormati, hari ini kita akan berbicara tentang modernisme Islam dan Al-Quran. Tetamu kita ialah Profesor Dr. Mehmet Ali Bikara. Selamat datang, Profesor. Terima kasih. Apa khabar, Prof? Sihat, bagaimana dengan anda? Kami bersyukur sihat. Terima kasih, Prof. Kami akan membincangkan tentang modernisme Islam. Kami ingin bertanya kepada anda. Biar saya mulakan dengan soalan pertama. Apa itu modernisme Islam? Perlu kita fahami apa? Bagaimana anda ungkapkan pendapat anda? Pertama sekali, jika kita mulakan dengan maksud modernisme itu sendiri, ia akan lebih mudah difahami. Modernisme ialah satu aliran yang lahir di Eropah pada abad ke-19. Ia adalah satu aliran yang mempersoalkan dan dalam tahap tertentu menolak segala yang bersifat tradisional. Maksudnya, falsafah tradisional, pemikiran tradisional, seni tradisional, muzik tradisional, seni bina dan sebagainya. Kerana, contohnya, telah berlaku zaman Renaissance, reformasi, dunia dan bumi telah memasuki sejarah pemikiran yang baru dan pada masa yang sama seni juga telah memasuki era yang baru. Penemuan-penemuan telah berlaku. Selepas itu, terdapat beberapa kemajuan dalam bidang industri. Kini, tradisi dan ajaran ilahi tertentu yang menjadi asas kepada tradisi atau ajaran yang sangat mendalam secara falsafah tetapi tidak mempunyai asas saintifik serta kolam makna yang sepenuhnya dikuasai oleh akal, diria dan perasaan tidak lagi membawa makna dalam dunia baru. Ia dikatakan bahawa semua ini perlu diketepikan dan dunia baru perlu dibentuk berdasarkan penemuan-penemuan baru dalam cahaya sains dan akal. Struktur yang membina sistem kritikan serius terhadap tradisi ini kita panggil sebagai modernisme. Islam moden pula, jika kita lihat dari sudut pandang modernisme secara umum, ia menyoal semula segala perkara tradisional yang terdapat dalam Islam. Islam itu sendiri sebenarnya adalah satu tradisi. Wahyu telah pun lengkap. Al-Quran telah diturunkan di antara 2 kulit dan Nabi kita juga telah wafat. Ada satu sumber Al-Quran, ada satu sumber sunnah. Selepas itu, manusia, terutamanya generasi sahabat, mula membuat tafsiran dan tradisi pun terbentuk. Islam itu sendiri adalah tradisi utama, tetapi di bawahnya terdapat tradisi hadis yang bersaing antara satu sama lain dan berasaskan riwayat. Terdapat juga tradisi madrasah yang berasaskan mazhab kalam dan fiqh. Ada juga tradisi tarekat yang berasaskan tradisi tasawuf. Semua tradisi ini telah sampai ke zaman kita dengan institusi-institusinya dan sebagainya. Modernis Islam berkata, semua ini sebenarnya tidak begitu bermakna.
Dalam dunia baru ini, dunia moden di mana sains dan akal telah mengubah paradigma utama bagi orang Islam, idea-idea tradisional dan corak tingkah laku tradisional ini sudah tidak bermakna lagi. Tiada kepentingan. Modernisme Islam juga mencari punca kemunduran umat Islam dari segi politik, ekonomi dan budaya pada zaman moden ini di sini. Maksudnya, dengan berpegang pada tradisi, umat Islam tidak akan ke mana-mana. Mereka tidak akan dapat mencapai kemerdekaan. Mereka tidak akan dapat melepaskan diri daripada serangan imperialis. Mereka tidak akan dapat melepaskan diri daripada menjadi tanah jajahan dan memperoleh kemerdekaan. Mereka tidak akan dapat menjadi kuat dari segi ekonomi. Jadi, apa yang akan berlaku? Semua tradisi ini akan dipersoalkan semula. Kemudian, satu pemahaman Islam yang baharu. Satu pemahaman Islam yang sesuai dengan dunia moden akan dibangunkan dan jalan untuk umat Islam akan dibuka. Jadi, inilah asas utama, matlamat dan tujuan modernisme Islam. Jadi, bagaimana kedudukan, kepentingan dan peranan Al-Quran berubah dalam dunia moden ini? Bagaimana kita sepatutnya melihat perkara ini? Ini sebenarnya sangat penting untuk memahami modernisme Islam. Orang Kristian juga mempunyai golongan modernis pada zamannya. Gerakan-gerakan ini yang kita panggil sebagai gerakan reformasi. Luhir adalah nama simbolik di sini, seperti yang anda tahu, yang dianggap sebagai pengasas Protestanisme. Beliau mencabar agama Kristian tradisional. Maksudnya, kita tak boleh teruskan dengan bentuk Kristian yang seperti ini. Perkara-perkara ini tidak bermoral. Perkara-perkara ini juga tidak mampu memberi apa-apa kepada dunia yang baru. Jadi, dalam keadaan itu, marilah kita bangunkan semula satu pemahaman agama yang baru. Jadi, macam mana pula ini akan berlaku? Kalau kita tolak tradisi Katolik atau tradisi Ortodoks ke tepi, apa jenis agama Kristian yang akan tinggal? Tapi, kata Luhir, kita masih ada sesuatu di tangan, pada buku. Jadi ini adalah Alkitab, kitab suci. Jadi, dia kata sola scriptura. Maksudnya, satu-satunya sumber adalah teks-teks, iaitu teks utama. Kitab suci, maksudnya kitab mukaddes. Modernis Islam juga mempunyai sikap yang serupa. Modernis Islam memandangnya begini, kepada perkara ini, kepada isu ini. Sekarang, kesulitan yang dihadapi oleh umat Islam pada abad ke-19, malah sejak abad ke-18, seperti yang saya sebutkan tadi, dari segi ekonomi, politik, ketenteraan, budaya dan juga sains, kemunduran mereka sudah jelas pada tahap tertentu. Ini juga berterusan sehingga abad ke-20. Seperti yang anda tahu, ini masih lagi menjadi masalah utama kita. Jadi, apa sebabnya semua ini? Ketika mereka cuba menjawab soalan mengapa kita jadi begini, mereka menemui jawapan yang baru. Maksudnya, golongan tradisionalis berkata bahawa kita telah terputus dari tradisi. Kita tidak dapat mengamalkan tradisi dengan sepenuhnya, kita telah menundukkannya kepada satu bentuk pengkajian kritikal. Sebab skim semua ini berlaku kepada kita. Golongan pembaharu pula tidak begitu menghormati tradisi. Mereka juga berkata bahawa masalahnya terletak pada orang Islam sendiri. Maksudnya, sama seperti golongan tradisionalis. Golongan tradisionalis berkata bahawa orang Islam tidak mengikut tradisi, jadi mereka yang bersalah. Golongan pembaharu pula berkata bahawa dalam tradisi itu sendiri pun ada masalah. Mereka tidak menerima tradisi sepenuhnya, tetapi mereka juga tidak menolaknya secara total. Kesalahan diletakkan pada orang Islam sendiri, pada kemalasan orang Islam, ketidakcekapan mereka, kekaguman mereka terhadap Barat dan sebagainya. Mereka memberikan pelbagai jawapan seperti itu. Jadi, maksudnya kedua-dua aliran tradisionalis dan juga aliran pembaharu meletakkan kesalahan pada orang Islam. Tetapi golongan moden tidak berfikir begitu. Mereka kata tidak, kesalahan itu bukan pada orang Islam. Jadi di mana itu?
Mereka kata ia terletak pada agama yang sampai kepada kita hari ini sebagai Islam. Maksudnya, secara tradisional, satu agama telah sampai kepada kita hingga ke hari ini. Kita panggil ini sebagai Islam. Tak kira sebanyak mana pun kita cuba membetulkan orang Islam, institusi mereka, madrasah, tarekat dan sebagainya, atau walau seberapa kritikal pun kita mendekati hadis-hadis. Walaupun kita cuba mendorong orang Islam daripada malas kepada rajin, ia tetap tidak akan berubah. Jadi, maksudnya orang Islam takkan keluar dari keadaan yang sama. Kalau begitu, Mereka akibat tak dapat dielakkan. ya, maksudnya dengan pemahaman Islam kita hari ini kita takkan ke mana-mana, kata mereka. Jadi, apa yang kita nak buat? Kita akan pergi kepada soal siasat yang mendalam terhadap agama yang sampai kepada kita hari ini sebagai Islam. Sekarang, mereka bukan kata kesalahan itu pada Islam, tapi pada apa yang dianggap sebagai Islam, kalau anda perasan. Maksudnya, agama yang sampai kepada kita hari ini sebagai Islam. Sebab kalau anda kata kesalahan itu memang pada Islam, maknanya anda sendiri tak terima keislaman anda. Ada satu agama yang sampai kepada kita hari ini sebagai Islam. Inilah yang kita panggil ilmu kalam. Dalamnya ada tafsir, hadis dan juga fiqh. Mazhab-mazhab telah terbentuk, tarekat-tarekat pun wujud. Kita panggil ini tasawuf. Jadi, semua ini perlu disaring dan ditapis. Tapi, kita ada satu sumber yang sama seperti yang dilakukan oleh golongan Protestan, iaitu sumber yang tidak rosak dan terpelihara dari penyelewengan. Al-Quran. Mereka pun kata kembali kepada Al-Quran kalau boleh dikatakan satu-satunya sumber ialah Al-Quran. Sebab ia dijamin oleh Allah sampai ke hari ini tanpa sebarang perubahan dan sebagai sumber wahyu, ia ada di hadapan kita. Dan apabila kita mengemas kini Islam untuk membuka jalan kepada umat Islam masa kini, apabila kita menggunakan Al-Quran, kitab Al-Quran yang tidak pernah diubah, ini sudah lebih daripada cukup untuk kita. Bukankah Al-Quran sendiri menyatakan dalam surah Al-An'am, Allah berfirman dalam Al-Quran, kami tidak meninggalkan apa-apa pun yang kurang di dalamnya. Tiada ratbin dan tiada yabisin melainkan kitab mubin. Basah, kering, apa sahaja semuanya ada di dalamnya. Maksudnya, Al-Quran sendiri menyatakan bahawa ia adalah penyembuh, mencukupi, jelas dan menjelaskan, serta menerangkan dan telah diterangkan. Kita tidak memerlukan bantuan dari sumber lain. Kita tidak memerlukan bantuan dari mazhab-mazhab. Malah, kita juga tidak memerlukan bantuan dari hadis-hadis. Dalam Al-Quran, kita boleh menemui segala yang kita cari, segala yang dicari oleh umat Islam masa kini, umat Islam moden, umat Islam kontemporari. Segala perkara yang menjadi penghalang, menjadi beban, menjadi bonggol di belakang umat Islam hari ini juga boleh kita singkirkan dengan menjadikan Al-Quran sebagai kayu ukur. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan cahaya, kita boleh membuang segala beban dan berat dari bahu kita dan membuka jalan di hadapan kita. Kita boleh membawa umat Islam ke kedudukan yang layak mereka capai pada zaman moden ini dan kita boleh mengangkat martabat mereka. Al-Quran menjadi sangat penting pada tahap ini. Sebenarnya mereka memberikan makna jauh lebih besar kepada Al-Quran berbanding lain. Ya, Mereka lakukan. anda kata lebih daripada yang lain. Contohnya, secara tradisional, kita tahu bahawa sumber kedua selepas Al-Quran ialah Sunnah. Disebut Al-Quran, kemudian diikuti dengan Sunnah. Sesetengah golongan moden langsung tidak mengambil kira sunnah. Maksudnya, bagi mereka tidak perlu pun adanya sunnah. Rasulullah datang dan telah menyelesaikan tugasnya. Baginda diibaratkan seperti seorang postman. Ada golongan moden yang memang menggunakan istilah ini. Baginda menerima Al-Quran. Memang tugasnya sebagai rasul. Dengan kata lain, dia seorang utusan yang memberi dan menerima. Tugas baginda hanya sebagai utusan. Seorang utusan tidak ada kuasa untuk menambah atau memasukkan perkara baru.
Dia hanya mengambil dari sumbernya dan menyampaikannya tanpa mengubah apa-apa. Kemana perlu disampaikan, di situlah dia sampaikan. Kepada umat yang baginda sampaikan tugasnya selesai. Sebab itu, hadis-hadis, sebenarnya semua itu adalah perkara yang muncul kemudian, bahan-bahan, himpunan-himpunan. Dari segi kesahihannya, hadis tidak mempunyai jaminan daripada Allah seperti yang ada pada Al-Quran. Jadi, ada golongan modernis yang berpendapat, kalau begitu, kita ketepikan saja hadis. Apa yang ada dalam Al-Quran sudah cukup, tetapi ada juga modernis yang tetap memberi kepentingan kepada sunnah. Contohnya, Muhammad Abduh adalah salah seorang daripada mereka. Atau S.R. Syed Ahmed Khan, yang dianggap sebagai bapa pengasas fahaman Quranian, berasal dari benua India pada abad ke-19. Beliau adalah tokoh penting pada abad ke-19. Menurut beliau juga, hadis bukanlah sesuatu yang harus ditolak sepenuhnya. Jadi, bagaimana kita hendak menggunakan sunnah? Kita ada ilmu usul yang diterima oleh 4 mazhab tradisional dan juga mazhab-mazhab lain, termasuk yang di luar Ahlus-Sunnah. Ilmu usul hadis. Di sini terdapat syarat-syarat untuk menentukan sama ada sesuatu hadis boleh diterima atau tidak. Mereka menolak syarat-syarat ini. Maksudnya, mereka yang menerima hadis membawa kriteria baru. Mungkin 2 daripada kriteria ini wajar disebut di sini. Yang pertama, contohnya, adalah kesesuaian dengan fitrah atau alam semula jadi yang ditekankan oleh Sir Syed Ahmed Khan. Apabila kita bercakap tentang kesesuaian dengan alam semula jadi, ia mesti selari dengan perkara-perkara saintifik. Maksudnya, dalam hadis-hadis itu tidak sepatutnya ada perkara yang bertentangan dengan penemuan-penemuan masa kini. Mereka mencari keserasian. Mereka mencari keserasian. Contohnya, penekanan yang lebih diberikan oleh Muhammad Abduh ialah kesesuaian dengan akal. Mereka juga mengatakan bahawa akal adalah satu kriteria yang penting. Hadis-hadis yang tidak selari dengan akal, walaupun ia terdapat dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, kami tidak akan menerimanya. Kami tidak akan ambil kira. Adakah ia selari dengan akal? Kami akan lihat sama ada ia mematuhi peraturan akal dan logik atau tidak. Dan mungkin satu lagi kriteria ketiga, adakah ia selari dengan Al-Quran? Begitulah caranya. Sudah tentu, apabila mereka berkata adakah ia selari dengan Al-Quran, ia bergantung kepada ijtihad masing-masing. Contohnya, pada pandangan anda mungkin ia selari, tetapi pada pandangan saya mungkin tidak. Sebab skim, sebenarnya, hukum-hukum dan tafsiran modernis boleh jadi sangat berbeza antara satu sama lain. Bukan sahaja dari segi menerima atau menolak hadis, malah contohnya sama ada ia selari dengan Al-Quran atau tidak, selari dengan akal atau tidak, selari dengan fitrah atau tidak. Apabila hadis-hadis digunakan dengan kriteria baru yang dicipta di luar kaedah klasik ilmu hadis, Islam moden boleh mencapai pelbagai kesimpulan yang berbeza melalui Al-Quran. Di sini mereka mengambil mesej universal Al-Quran dan seperti anda sebutkan melakukan proses penapisan terhadap yang lain. Mereka memang menapisnya, tapi persoalannya, adakah mesej itu benar-benar universal atau sebenarnya bersifat sejarah? Ada juga sudut pandang yang mempersoalkan perkara ini. Maksudnya, memang betul Al-Quran itu satu-satunya sumber, tapi adakah ayat-ayatnya setiap kali, dalam setiap abad, di setiap tempat, mempunyai keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan zaman dan tempat yang baru? Atau ini yang dikatakan oleh golongan Quranian, manakala golongan sejarawan pula menolak pandangan ini dan berkata, tidak, Al-Quran itu hanya diturunkan sekali, ia bersifat sejarah, sebagai teks ia hanya berkaitan dengan zaman itu sahaja. Bagaimana ia boleh sampai ke hari ini? Jadi ada yang cuba mengemas kini Al-Quran dengan melihat kepada idea di sebaliknya. Maksud di sebaliknya, ada pelbagai sudut pandang berbeza. Dalam kalangan mereka sendiri ada perpecahan. Ya, Sebenarnya, inilah yang saya nak tanya. Bagaimana mereka melihat mesej universal di sini dan bagaimana mereka mentafsirkan maknanya sebagai jawapan kepada perubahan sosial dan politik dalam dunia moden? ya, di situlah sebenarnya masalah modernisme timbul.
Maksudnya, kalau anda mengetepikan bantuan daripada sunnah, ataupun walaupun anda tidak menolak sunnah tetapi anda memperkenalkan beberapa kriteria baru, apa yang akan berlaku? Sebagai contoh, para modernis biasanya juga mengetepikan ijma' sebagai sumber ketiga dalam hal ini. Jadi, apabila anda mengemaskini beberapa hukum dalam Al-Quran yang anda rasa tidak sesuai dengan zaman moden atau yang anda anggap tidak menguntungkan umat Islam pada zaman moden, anda mungkin akan pergi ke arah yang berbeza-beza. Sebagai contoh, jika kita lihat, terutamanya Mesir dan benua India agak ke hadapan dalam gerakan modernisme Islam berbanding dengan kawasan lain. Sebagai contoh, jika dibandingkan dengan Turki, kalau kita lihat kepada golongan modernis Islam yang berpegang kepada Al-Quran dan bersifat sejarah di Turki, bila kita gabungkan pandangan-pandangan mereka, ada beberapa isu yang timbul. Contohnya, adakah takdir itu wujud atau tidak? Selepas itu, kita boleh tambah lagi soalan-soalan lain. Adakah lelaki haram atau halal memakai emas? Contohnya, berapa waktu solat yang wajib dalam sehari? Kemudian, adakah merokok itu haram atau tidak? Banyak lagi isu-isu seperti ini yang sedang diperdebatkan pada hari ini. Bila kita lihat isu-isu ini, kita dapati ramai modernis Islam mempunyai pandangan sangat berbeza antara satu sama lain. Contohnya, ada yang kata takdir wujud, ada juga yang kata takdir tidak wujud. Ada yang kata dalam Al-Quran solat 2 waktu, ada yang kata 3 waktu, dan ada juga yang kata 5 waktu. Begitu juga dengan persoalan sama ada haid menghalang wanita daripada beribadah atau tidak. Ada yang kata ia menghalang, ada yang kata tidak. Kemudian, adakah waktu haji itu hanya khusus pada satu bulan tertentu? 30. Atau adakah Ramadan itu bulan yang beredar melalui semua musim? Ya. Jadi, ada pelbagai pihak yang memberikan jawapan berbeza untuk soalan-soalan ini. Ada golongan moden sebab mereka memahami Al-Quran hari ini tanpa merujuk kepada sumber lain, tanpa memerlukan bantuan daripada sumber-sumber tersebut. Jadi muncul pelbagai pandangan moden yang sangat berbeza. Tetapi inilah, terdapat satu perkara biasa di sini. Apakah titik persamaan ini? Secara umum, golongan moden cenderung untuk memberi tumpuan kepada isu-isu yang dianggap membebankan atau menghalang kemajuan umat Islam pada zaman moden dan dari situ mereka mencipta hukum-hukum baru. Contohnya, idea tentang negara Islam, konsep jihad, isu jantina sosial dan peranan wanita. Selepas itu, isu pembahagian harta pusaka, hukuman hudud seperti potong tangan, hukuman bunuh ke atas murtad atau hukuman ke atas penzina. Maksudnya, perkara yang dianggap bermasalah pada zaman moden seperti undang-undang perhambaan dan hak asasi manusia yang sering menjadi kritikan terhadap umat Islam. Di sini, terdapat piawaian moden barat yang tertentu. Hukum-hukum yang tidak selari dengan piawaian ini tanpa mengambil kira sumber-sumber lain seperti ijma' atau sunnah yang saya sebutkan tadi, cuba diatasi dengan mencipta hukum-hukum baru yang berpusatkan Al-Quran supaya dapat melepaskan diri daripada tuduhan-tuduhan tersebut. Contohnya jika ada anggapan bahawa wanita ditindas dalam Islam, maka akan muncul tafsiran-tafsiran baru yang mengatakan perkara itu sebenarnya tidak berlaku. Contohnya, jika kepercayaan kepada takdir dalam kalangan Muslim dianggap menghalang kemajuan atau melemahkan keupayaan mereka untuk berusaha, maka ada yang mengambil jalan mudah dengan mengatakan takdir itu tidak wujud. Atau, jika jihad dilabelkan sebagai keganasan dan ini digunakan untuk melemahkan keupayaan umat Islam untuk melawan, maka akan muncul pemikiran-pemikiran yang selari dengan agenda imperialis tersebut. Inilah antara hasil yang timbul dalam Islam moden.
Sebenarnya, ia juga nampak seperti memudahkan, menegakkan. Nampak ada sisi gitu. Ya, tapi kalau difikirkan dari satu sudut, hubungan dengan masa lalu terputus sama sekali. Ia berfungsi sangat kuat untuk mensekularisasikan orang Islam dan dengan mengambil beberapa perkara yang ada pada orang Islam, contohnya seperti idea jihad, ia boleh membuatkan mereka menjadi seolah-olah terikat tangan. Contohnya, Sir Syed Ahmed Khan ketika British meneruskan pemerintahan kolonial, beliau keluar dari masalah itu dengan mengatakan bahawa jihad hanyalah jihad pertahanan dan dengan cara itu, beliau telah melemahkan semangat penentangan dalam kalangan umat Islam yang setia kepadanya atau sekurang-kurangnya dalam komuniti tersebut. Sebab skim beliau diberikan gelaran Sir. Dalam kehidupan moden, untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan moden, ada pihak yang memudahkan, menunjukkan satu sisi Islam supaya hidup lebih selesa, tetapi pada masa yang sama, nampaknya mereka juga sedikit menjauh dari perkara-perkara asas dalam Islam. Sudah tentu. Itu jelas. Terima kasih Ustaz. Anda telah merumuskan dan memberi pandangan kedua-dua pihak. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Para penonton yang dihormati, hari ini kita telah berbincang tentang modernisme Islam dan Al-Quran. Jumpa lagi di episod seterusnya. Selamat tinggal.